it looks good at the moment. Kita ada untuk Dow Jones dijangka dibuka lebih tinggi, 300 lebih, 200 lebih mata lebih tinggi. S&P 500 futures juga menunjukkan jangkaan pembukaan yang lebih tinggi, manakala Nasdaq juga menunjukkan yang sama. Untuk indeks-indeks utama Eropah, DAX didagangkan hampir 3% lebih tinggi. Untuk Eurostoxx juga menunjukkan peningkatan yang positif dalam pasaran. Okey, jadi ini keseluruhannya, pergerakan keseluruhan pasaran untuk hari ini, di mana kita ada contohnya USD merupakan mata wang yang paling lemah. Syaklun jelas Waalaikumsalam. Dok. Dan kita ada untuk yen merupakan dua mata wang yang paling lemah. Okey, manakala mata wang yang paling positif kita ada GBP, Euro, but overall is more kepada indices, indeks punya move untuk semasa. Akan benda ni, Waalaikumsalam. Okay. Untuk basically apa yang kita nampak untuk Nikkei, I'm looking at correction dia habis. Correction dia habis. Maksud correction dia habis adalah benda ni. Kalau kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Tu maksudnya kita jangkakan correction tu habis. Jangan tengok angka 4 ni. Jadi maksudnya kita ada 4 dekat sini. Kalau saya sebut habis tu maksud dia, ini adalah 4. Okey, ini adalah 4. Okey. Dan dia turun daripada angka 3. Ni maksud saya. Kalau saya katakan habis tu, ni maksud saya. Ini adalah 3. Dan pergerakan ni bermula daripada wave 2. Jadi daripada wave 2 kepada wave 3 pun dia ada 5 wave ke atas. Jadi kita katakan yang correction 4 ni habis. Ni maksud dia. Jadi daripada 3 ke 4, 3 ke sini, kita akan ada basically 3 wave. 1, 2 dan 3. Jadi maksud dia macam ni. Jadi kita nampak dekat sini kita ada 1, 2 dan 3. Saya ambil cat kosong mungkin lebih jelas. Kalau kita lihat dekat cat kosong, contohnya untuk Nikkei. Nikkei maksudnya ini yang kita nampak sekarang. We are looking at this correction, kemungkinannya dah habis. Okey. Tu maksud dia. Boleh? So sekiranya this correction habis, kita ada 5 wave. 1, 2, whatever they want, 3, whatever anda tengok kat sini lah, 4 dan 5. Okey. Sekiranya betul this correction habis, ada berapa wave kat sini? Apa syarat dia kita nak katakan memang betul ini habis? Apa syarat dia, Cik Kes? Daripada sudut level. Tu yang pertama. Daripada sudut leveling. Dia kena break high kat sini. Okey? Dia kena break high kat sini. Jadi kita expect akan berlaku satu higher high. Then barulah kita katakan yang ini habis. Apa jadi sekiranya dia buat 1, 2, 3 dan gagal break? Saya tak gunakan konsep truncation. Dalam immediate wave ada satu konsep digelar sebagai truncation. Sekiranya itu berlaku dan kita dah tandakan sebelah ni sebagai 1, 2, 3. Jadi nampak tak apa yang mungkin berlaku? If that happen, then we could have another trend 5 wave. Bukan trend, satu structure 5 wave. Trending move lah. Trending move 5 wave ke bawah. Okey. Bagaimana untuk anda katakan ini tidak berlaku? Bagaimana untuk anda katakan ini tidak berlaku? Bagaimana nak katakan ini tidak berlaku? Sebab ini kita jangkakan sebagai wave 4 kepada wave 5 kan. Ya, yes, break high, betul.
Tapi bagaimana anda katakan bahawa ini tak berlaku dan ini akan melakukan terus ke atas? Payah kalau kita tengok satu chart, betul tak? Kalau kita cuba tengok satu chart, kita tak dapat nak ni. Sebabnya kalau dia tak break, lepas tu dia buat satu big that one, kita tak tahu dia jatuh ke tak. Di sinilah saya menggunakan konsep correlation. Lepas ni kita terangkan ya. Kita tengok kepada indeks utama lain, what type of move daripada semasa. So kalau kita tengok, we are looking at this possible 5, 3 dan 5 wave. And di sini. Kalau dia confirm any one of the index break high ataupun menunjukkan clear 5 wave structure. Kita tengok kepada yang lain, contohnya kepada kepada Dow. This is how kita tengok kepada prinsip correlation. 5, 3 dan 5 wave. Okay. So kita expect sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan seterusnya 5, 5, 3, 5, 3, 5 dan ke atas. Okay. Jadi what matters most untuk anda sekarang ni adalah anda nak tengok first wave movement tu. Yang ini yang ini. Yang first move ni, adakah dia nanti berupa sebagai 5 wave ataupun 3 wave? Sebabnya kalau dia cuma 5 wave macam ni, tapi dia tak berjaya membuat higher high, ada tak kemungkinan kalau ini berlaku? 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 sharp. Lepas tu 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak tak, Ifan? Ini pun 3, ini pun 3 dan kita ada 5 wave ke bawah. Jadi dia 3, 3 dan 5. Faham? So a break is a must. Dia mesti break. Anda nak tengok indeks-indeks lain pun melakukan yang sama. Anda nak tengok sebabnya whatever that we are looking at, whatever that they want, if anda ambil correlation, anda akan dapati indeks-indeks utama ni, kita ambil futures ya, kita ambil seperti ES, kita ambil seperti apa lagi? Of course ES dan juga ES ni S&P 500 punya futures. Ini adalah untuk apa ni? Ini adalah Dow Jones. Saya ambil tapi mata saya tak nampak dan ini adalah DAX. Okey. Kalau anda tengok kepada kesemua empat indeks utama sekarang, anda nampak tak struktur dia the same? I hope anda semua nampak jelas benda ni. Boleh? Kecuali untuk DAX. Ingat tak apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? DAX mempunyai struktur yang tak kuat. Yang kuat adalah US dan hari ini kita nampak untuk even dekat Japan. Minggu lepas saya dah bagi tahu DAX, kalau anda nak trade kepada indeks, DAX anda tak sentuh minggu ni. Anda sentuh 3 ni. Nikkei sama ada S&P 500 dan juga kepada Dow Jones. Dow 30. US 30. Nampak struktur dia jelas kan? Struktur dia is now yang ini saya tengok dah sampai tak 1618. Rasanya belum. Ni dah lebih 1618. Maksudnya if dia dah break 1618, ini adalah 5 wave. Dia tak dapat jadi 3 wave. Jadi sekurang-kurangnya this one and one more high. Sebab dah lebih daripada 1618. Okey, 3 wave. Kalau cuma 3 dia tak boleh 1618. Okey, sama juga. Anda tengok kepada apa ni? Kepada Dow. Kita tengok level dia dah break tak? Okey, dah lebih daripada 1618. Dan kita tengok kepada Nikkei from bottom dia
daripada first leg dia, okay, first leg dia, ini dah lebih daripada 1618. So, we are expecting further up. Dan pullback dan further up. Sebab sini ada 5 wave. Cumanya, nothing is broken yet. Tak ada yang break lagi. Ya, tak ada yang break lagi untuk buat higher high. Ya, tak ada lagi. Okay. Dan yang lemah sekali indeks adalah apa? Ni adalah DAX. DAX baru saja mungkin dalam ni internal 1 dan 2. 1 dan 2 dan kita tengah buat wave 3. Sebab biasanya gap adalah wave 3. Biasanya lah. Gap wave 3. Kebiasaannya. Okey. Ada soalan untuk indeks? Indeks clear? So, indeks kita jangkakan seperti yang saya tandakan kat sini. We are looking at index dah mulakan leg 5 ke atas. Ya. Jadi, this is what kita ada dekat hourly. This is dekat hourly. Di mana kita ada indices yang dah memulakan 1, 2, 3 daripada 3 kepada wave 4 dan kita jangkakan wave 4 ni dah tamat dan ia sedang melakukan permulaan ke arah wave 5. Okey. Apa yang kita tahu pasal wave 5? Nombor 1. Apa yang kita tahu pasal wave 5? Divergence. Divergence ni berlaku disebabkan oleh momentum yang lebih rendah. Momentum pergerakan ataupun volume dagangan yang lebih rendah. Momentum. Okey, lower. Okey. Jadi kita nak kata indeks kuat, tapi ingat dalam 4 ke 5 ni kita akan ada 1, 2, 3. Waktu ni nanti dia pecut 4 dan 5. Waktu yang wave 3 ni dia laju. Apa-apa wave 3 ya, ada 3 caranya untuk nak kira sama ada sama panjang dengan wave 1, 618 ataupun 123.6. Okey, apa pun momentum dia adalah lebih rendah. Okey, itu ni. Kita tahu dia akan ada 5 wave. Ya. Jadi soalan saya, kalau anda nak trade untuk indeks, anda trade di time frame mana? Anda cari peluang entry di time frame mana? Hourly di time frame rendah. Anda nak cari yang ini. 5 wave, ingat. 5 wave. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang break ini, anda mesti tunggu break. Break dan maksudnya kita ada low, high, higher low dan sedang melakukan higher high. Dan kita tunggu 1, 2, 3. Ini mesti jadi dulu. Faham? Itu di time frame kecil. Maksudnya di H1 ni sama ada Nikkei. Nampak? Ini 5 wave. Ini dah break high kat sini. Nampak? Ni dah break. So any 3 wave pullback kat sini. Any 3 wave pullback. Any 3 wave pullback ada long ni. Khabar baik tuan. Faham? Ini untuk Nikkei. So itu jangan takut terlepas entry. Sebabnya anda entry di dekat ekstrim. Ini mungkin wave 1. Maksudnya ini adalah wave 1 dalam yang color yang ni, yang putih ni. Ini wave 2. Anda tunggu wave 2 dia berlaku. Faham? Anda tunggu wave 2 dan anda nak kejar wave 3 dia. Faham? Apa tak nak? Okey. Yang ini anda nak tunggu. Boleh? Ifan? Ronald? Faham So kita dah ada higher high. Low, high, higher low dan sedang melakukan higher high. Cumanya baru 5 wave.
Ini tak dapat jadi wave 3 complete biarpun dia truncated sebab dia boleh ngam-ngam 618 dia boleh 618 tapi agak pelik rupa dia. So I'm looking at higher. At least sampai ni high daripada sini. 23680 ke atas ni. So this is short term punya ni. Kalau anda mencari peluang entry, sekiranya ada 3 wave pullback untuk Nikkei, kita tengok kepada line price action. Faham maksud saya yang ni? Ini adalah untuk Nikkei. Next, saya tengok kepada S&P 500. Dia tengok kepada futures dia. Di sini pun anda tunggu. Ini belum lagi complete 5 wave dia. Belum lagi complete. Baru nampak 1, 2, ada tunggu 3, 4, 5. Ada tunggu A, B dan C dan dia break yang ni. Faham? Ada tunggu break yang tu. Sekarang ni sedang buat wave 3. Nampak tak? Ini nesting dan ini tengah buat high. Waalaikumsalam, dah. Jelas? Ini tengah buat high, ini tengah nesting. Maksudnya kita dalam wave 3. Okey. So masih ke atas untuk indeks dan kita katakan bahawa indeks all complete wave 4. Sama juga 3 indeks yang anda cari peluang sekiranya dia membuat pullback dalam 3 wave, iaitu S&P 500. Kalau modal ada, anda boleh trade untuk Dow Jones. Dow Jones ni besar sikit, dia punya kasar sikit lah. Tick value dia kasar sikit. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada tunggu 1, 2, 3 dan anda long. Faham? Dan ingat yang sini hendaklah berakhir dengan bunyi keset rosak, bunyi CD rosak. Saya tahu. Ini mesti berakhir dengan divergence. Dan pullback ni hendaklah breakout trend line 2 dan 4 nanti. Dia kena breakout benda tu. Boleh? Okey, jadi ada 3 yang anda tengok sekiranya dia buat pullback sebabnya kita dah ada untuk Nikkei yang jelas, yang Nikkei di mana bounce daripada yang pertama ni nampaknya mungkin ini masih lagi wave 1, ini wave 5, ini 3 dan ini cuma 4. Mungkin, tapi whatever it is, anda kira macam tu ke, ada kira yang lain ke, dia tetap sama. Faham tak maksud saya? Tak kisah ini 4 ataupun ini 5 ke, yang anda tahu 3 wave pullback anda long. Faham? Sebab kita ada sequence high. 3 wave pullback anda long. Tak kisah anda tandakan macam ni, it looks more and more seperti ini. Mungkin ini, this one is wave 4. Mungkin, saya tak tahu. Cumanya bila dia break nanti baru kita tahu. Berdasarkan yang lain, it look more and more macam itu. Di mana kita 1, 2, ini tengah 3, 4. Tengah buat wave 4. Ini payah nak dapat buat wave 2. Mungkin kita ada 4 dekat sini dan the whole move lebih diagonal dalam wave 1. Tak tahu. Apa pun, 3 wave ada long. Itu saja. Simple. DEX anda tak sentuh. DEX tak ada jelas. Mungkin kita masih ada ni ataupun memang kita dah habis. This one could be finishing. Ini adalah 3, 4 dan sini adalah kita punya ini adalah kita punya A, B, C, ini 4 dan sini kita ada 5, berakhir dengan divergence. Okey. So maksudnya kalau itu kita punya tanggapan, ini pun sama, di mana kita dah memulakan wave. Dah memulakan wave 5. Faham? Benda sama. Okay. Cuma struktur dia tak
jelas, tak seperti yang lain. Bounce dia belum kuat. Bounce dia masih lagi nampak macam ini adalah 4. Tapi tengok, tak sampai berapa saat dia saya nak tukar dia. Dia jadi bullish dah. Okay? Sebab itu dalam ni saya tak percaya kepada Elliott Wave ni. Saya tak percaya Elliott Wave. Elliott Wave cuma saya gunakan sebagai label. Yang saya percaya adalah benda ni. Chart ni nampak semua sama. Jelas? Chart ni nampak satu cerita. Boleh? Kita nak sembang interest rate, kita nak buat apa-apa pun. Waalaikumsalam tadi. Anda kena nampak dia dekat chart. Faham? Kalau dia cuma satu pergerakan sideways, tak ada apa-apa, tak ada higher high, anda nak trade apa? Tak ada trend. You will be trading a sideways market. Atas bawah dia libas. Itu payah. Kalau anda nak gunakan risk reward sistem 1-3, 1-2, 1-4, 1-5, kalau pergerakan tu tengah dalam sideways, anda payah nak dapatkan your TP 12 or 13. Webinar sampai pukul 2 2 lebih. Sebab Liverpool menang ni. Faham? Kalau anda that's why try to avoid sideways market. Sebabnya anda stop loss dan anda punya risk reward. Cari yang ada trend. How do we define a trend tu berlaku? Yang pertama, sama ada satu pergerakan tu break out satu level high, kita ada series of low, high, higher low dan higher high. Jadi anda tunggu retracement dia untuk ikut trend. Itu adalah yang pertama. Ataupun sekiranya kita ada satu pergerakan trending, dan dia melakukan correction. Selagi dia tak habis dan kita nak ikut the main trend, syarat dia, apa syarat dia? Apa syarat dia? Ini adalah sama dengan ini. Adakah anda trade yang ini? Cuma interested kepada this apabila dia buat this break. Anda tak interested kat sini sebab masa ini tak tahu lagi ada trend. Boleh? No, anda tak. Jadi anda cuma trade this structure sekiranya dia break out dalamnya kecil, dalam fractal, dalam pecahannya kecil, this break out. Ini three wave dia, kita nak long. The idea is, kalau kita ambil Fibonacci retracement ini ke sini dan ke bawah ni, dia tak habis lagi kat atas. Itu dipanggil sebagai apa? Incomplete sequence. The idea of symmetrical charts. Panjang yang ini at least sama panjang yang ini. Nampak? Tujuan saya ceritakan benda ni malam ni sebab kita akan bercerita pasal sistem. Okey. Jadi ini untuk indeks, ada 3 indeks yang saya tengok. Yang pertama adalah kepada apa? Kepada EF ataupun anda boleh tengok kepada SPX sama. Okey. Pilih salah satu, YM ataupun Nikkei. Pilih salah satu. Jangan trade 3-3. Pilih salah satu. Faham kenapa jangan trade 3-3? Pilih salah satu. Kalau anda trade 3-3, anda trade benda sama. Janganlah. Nampak? Anda trade benda sama. Kalau kena stop loss satu, baik anda letak 3 lot sekali. Jangan trade benda ni, jangan buat hal. Risiko ada nanti. Antara
ni semua saya nampak Nikkei ni adalah yang paling kuat. Nampak? Di sini melakukan lower low kan? This one. Ini melakukan lower low, ES dan juga kepada YM. Tapi sini tak ada lower low. Sini tak ada lower low. So, the best to me is still Nikkei. Ini adalah menunjukkan dia ada dia kuat banding dengan yang lain. Nampak tak? Ada nampak untuk ES, ada nampak untuk YM ni dua-dua ada low kan. Ini tak. Tempat yang sama, tarikh yang sama, dia tak ada low. Dia low kat sini. Maksudnya apa dia? Apa maksudnya? Sebab itu anda nampak lukisan saya ni lain sikit ya. Untuk Nikkei tadi lain sikit daripada yang lain. Sebab itu saya katakan dia dah buat wave 3. Nampak? Tak kisahlah dia buat wave 3 tu tak, tapi nampak tak? Dia tak ada low. Sini 1, sini 2, sini 2 dan kita dah buat wave 3. Sini baru saja wave 1. Jadi siapa yang pecut dahulu? Nikkei. Sekiranya Nikkei naik ke atas, kita tahu Nikkei adalah inverse dengan yen. Jadi kalau Nikkei kita anggap dia bergerak ke atas, apa jadi kepada yen pairs? Yen pair. Bukan yen. Yen pair. Nampak? Sebab itu Edward, I don't know whether Edward masih pegang tak position. I don't know whether ni tak tahu dia sampai ke tak. EJ. EJ ni this might not happen. This might not happen ke bawah ni. This tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Kita mungkin ada 1, 2 dan 3. Never trust a 5 wave. Sebabnya ini tak lepas lagi. Tengok ini. Kalau anda ambil dia punya ni, dia tak lepas lagi 1618 tau. Dia tak lepas lagi tu. Ada kemungkinan ini bukan 5 wave. Ini baru 1, 2, 3 dan ini kita dah ada B dekat sini. Ingat apa saya katakan yang ni kalau ini B dan kita ada A, B dan C, dia akan pecut ke atas. Faham? Sebab itu Edward, mana Edward ni? Edward dah bekerja, dia jarang ikut webinar. Tapi tahulah dia bekerja. Sebab itu bila Edward tanya saya last week, EJ ni nak potong ke tak? Saya kata tak, jangan. Sebab tak ada yen pair yang buat, yang terbukti dia buat 5 wave. Tak ada. Kalau ini kita ambil, connector dia adalah benda ni. Ini, this will be your connector. Ini tak ada, ini tak jauh lagi. Kalau nak tengok connector lah, kita ambil connector daripada sini pun. Tak ada, tak sampai 1618 lagi. Kalau kita ambil lah yang ini. Tak sampai. Okey. AUD JPY. AUD JPY. This is AUD and JPY. Okey. Nampak? Tak sampai. Tak ada lagi yang terbukti dia buat 5 wave. Mungkin kita habis ini A, ini B, 1, 2, 3. Saya cuma tukar je. Ini pergi sini, ini pergi sini dan ini jadi apa? Ini A, ini B, ini jadi C. Dah kita pecut ke atas. Dan kita habiskan wave B tu. Faham? Itu je untuk saya nak tukar dan tukar degree dia. Tak lama pun. Nampak? Okey? Tak ada yang buat jelas dia ni. Mungkin CAT JPY kita tengok. CAT JPY kalau kita ambil disconnector.
disconnector. Tak ada yang buat 5 wave lagi. Nampak Fan? So kita tak dapat tolak kemungkinan bahawa kemungkinannya X ni dah habis sini. Apa saya perlu buat? Saya cuma tukar degree dalam ni, A, B dan C, color biru. Dah dia habis ke atas. Dah bergerak ke atas. Nampak? Sebab itu all the boxes, kalau anda nampak dia, trade dia. Kita tak tahu. There is a probability untuk dia naik. Itu je. Ni maksud saya. Anda tengok yen-yen pair ni semua. Euro JPY. Euro JPY. Kalau kita ambil konektor dia daripada atas ni, kepada bawah ni dan ke atas ni, okey, dia masuk dalam area support, this support area. Okay. Ni adalah untuk Euro JPY. Ini adalah untuk GBP JPY. GBP JPY mana? Okey, daripada atas ni, kalau kita ambil ini sebagai konektor, tak kisahlah mana anda ambil konektor. Okay, ini sebagai konektor anda. Dan 3. Ini tak sampai. Ini lagi lah tak sampai. Ini untuk GJ. Okay. AUD JPY. Kita tengok AUD JPY. Okay. Ini semua tak sampai. Tak ada bukti lagi bahawa ini 5 wave. Tak ada lagi. Faham tak? Fun. Dia tak ada bukti lagi ini. Kalau dia break ini aden. Saya katakan 1, 2, 3, 4, 5. Masa ini tak ada lagi. CAD JPY. Hampir tapi tak sampai. Apa? Daripada atas ya. Tak sampai. Semuanya dalam kotak ini. Everything dalam kotak tu. Dan it is reacting daripada kotak tu. So, sekiranya betul, indeks tu dah pecut dan Nikkei itu dalam wave C, apa jangkaan anda untuk ni? Apa USD JPY? USD JPY pun tak sampai. This is USD JPY. Tak sampai. Everything. Tak sampai. Untuk yen pair, tak ada bukti bahawa ini adalah 5 wave. Sekiranya ini semua mula melakukan 5 wave, anda akan jangkakan yen pair ni pun dah habiskan this correction dalam 3 wave, 1, 2 dan 3 dan memulakan ke atas. Yang paling jelas is benda-benda seperti Euro JPY. This will be clear. GBP JPY, nah, not really. Not really. GBP JPY. Not really. GBP JPY ni ada lower low. Nampak tak? Dia ada lower low. This lower low. Marginal. Very sikit ada lower low. So this is still corrective. Okay. Dan movement dia ke atas pun baru 1, 2, 3, 4, 5. So tak dapat. Nampak tak? 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak dapat. Dia kena 6, satu lagi high ke atas. Kalau dia nak jatuh pun. 3, 7, 11. Corrective. 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Impulsif 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Jadi pada waktu ini untuk GJ ni dia tak dapat jatuh dulu. Tak dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat.
dia kena buat 6, satu lagi 7, baru dia dapat jatuh. Kalau dia nak jatuh dan habiskan buat satu lagi lower low, dia tak dapat nak buat low kat sini. Dia tak dapat nak buat low kat sini. Kenapa saya tak tahu. Itu apa dalam wave theory. Anda kena tanya R.N. Elliott. Okay, so kita masih ada movement untuk kalau marking wave 1 dekat wave 2 zone untuk pair mana? GJ. Okey. Fahamkan bahawa ini adalah low. Apa bias dia? Kita ada lower low kan? Boleh, Fazin? Dan kita ada 5 wave ke atas. Kalau dia 5 wave ke atas, kita kena tandakan dia macam mana? 1, 2, 3, satu structure. Okey. Lepas tu kita ada cuma dia tandakan. Tak dapat. Ini 5 wave, tak dapat. Jadi anda kena tandakan dia untuk nak habiskan dia, kita kena tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ini lower low. Downtrend, itu je. Unless dia buat higher high baru. Konsep dia simple je. Lower low. Lower low, series of low. Ini semua series of lower low tau. Daripada sini, high, low. Nampak ni? Ini high, ini low, korektif. Ini adalah satu lagi yang break out daripada support dekat sini. Jadi kita ada marginal lower low. Kita ada marginal lower low. Yang ini break out sikit. Disebabkan oleh break out sikit ni lah. Okay. EG. Mana EG? EG pun sama. This one is kenapa saya punya ni? Okay. Ini tak sampai. Kalau dia tak sampai, tak masuk. Okay. Jadi kalau nak letak order, this is a move higher high. Okay. Kalau nak letak order, anda boleh tunggu dekat sini. Okay. Ni apa yang saya tandakan. Ini adalah untuk EG. Okay. This one. Okay. I don't really like this wave 4. Banyak this I would rather tunggu dekat sini. Tapi there is a setup. Kalau nak trade, boleh trade dia. Tapi tengok kepada risk reward dia. Tengok, this is your reward. This is your entry. TP area sini. Stop loss bawah 168. Nampak? Risk reward dia cuma tak sampai 3. Ini sebabnya saya tak bagi entry ni. Boleh, Fan? Saya cari cuma 1-3. Kurang daripada tu saya tak.
Boleh? Sebab wave 5 ni, wave 5 we are looking at paling sikit dia 123.6. Satu saya tak berapa minat. Tapi ingat, this one is daripada high. Okay. Depending, kalau sistem anda sekarang tengah mempunyai R yang tinggi, sistem yang sebabnya saya tradekan ni pada bulan 8, market tak ada trend, dah habis trend yang sebelumnya. Ingat, satu trending punya trade sistem, dia tak akan perform waktu market tengah sideways. Dia tak akan perform. We've been looking at that move di mana sejak daripada bounce pada bulan 3, contohnya Euro, GBP dan lain-lain lah. We do have market yang dah mula melakukan sideways. Sejak daripada bulan 3, 23 Mac, this one, this trend, okay, then market dah mula sideways. Sejak daripada tu. Bukan ini saja. Anda tengok benda seperti gold. Kita tengok benda seperti gold. Ada gold. Okay, benda seperti gold. When this ended pada bulan 8 itu, then kita ada this sideways move. This correction, this corrective move. Okay. Silver. Siapa yang ada masuk silver, biar je. Ini pun sama, 3 wave kan. Dua dan 3. Dan kita entry di sini. Stop loss. Dan I'm looking at this as possible wave 3. As possible wave 3. If that really happen, saya tak kisah kalau gold ni tak sampai sini, because I do have position untuk silver ni. Nampak? Okay. Ni untuk silver. Because risk reward dia jauh. Risk reward dia jauh. We are talking about TP at this level, 40. We are talking about this move. Lebih daripada 3. So, yang macam ni yang saya cari. Boleh? Okay. So, kalau kita ada yen pair yang juga melakukan yang sama dan dijangka mula menaik ke atas, ini adalah maksudnya yen adalah lemah. Kita ada indeks yang menaik. What happened to US dollar semasa? US dollar. Di hourly, apa yang jadi kepada US dollar untuk semasa? Kita ada indeks naik, yen jatuh, US dollar sideways. Bukan lemah, sideways. Dia tengah, maksudnya sideways kat sini, ini maksudnya. Kita ada 5 wave movement dia yang buat correction daripada 1, habis wave 5 wave di sebelah kiri. Ini untuk dollar index. Ini maksud saya. Ini untuk dollar index. Ini adalah dollar index. Kita jangkakan this kejatuhan sejak, nampak semua sama. 23 Mac, kejatuhan dia, kita ada reset pada Jun. Okay, reset pada Jun, anda akan nampak dia punya Fibo ni pada kaki 1 dan 2. Okay. Anda akan nampak this one lebih daripada 1618 kan? Faham tak kenapa saya masih menjangkakan ada lagi US dollar punya kelemahan?
saya masih menjangkakan masih ada US dollar punya kelemahan dekat sini. Boleh nampak? Kenapa? So, apa pun sini 5 wave. Sini 5 wave. Dia lebih daripada 1618. Jadi kalau ini adalah wave 1, we are doing correction dalam wave 2. Apa sifat wave 2 correction? Deep correction. Okay? Kalau kita tengok this move, di time frame yang kecil, yang ini, okay, this move, di time frame yang kecil, pada waktu ini, there is a possibility bahawa ini cumanya dia punya Fibonacci belum. Nampak tak? Ini adalah 5 wave. Sebab kalau dia 3 wave, dia tak dapat berakhir dengan divergence. Cumanya level dia belum lagi. But kalau ini cuma habis dekat sini, ini kita kena tandakan sebagai 5 wave. Ini ada divergence. Boleh? So we are looking at sideways kat situ adalah correction untuk dia. 3 wave, correction 3 wave. Bukan dia lemah. Dia tengah buat correction. Faham? Correction 3 wave. Lemah 5 wave. Tu maksud dia. Okay? And kita jangkakan to continue. Nampak? Saya tak nak tunjukkan yang chart ni. So chart ni orang tengok, oh ya, dia bang, dia naik bang, ini A, ini B tu. Itu senanglah cerita kan. Benda dah label. Kita tengok macam ni. Ni saya tunjukkan apa yang saya tengok bila saya tengok chart. Ini mungkin tak habis lagi. Ini mungkin baru wave 3. Ni. Okay. Ini mungkin baru wave 3. You have a nest kat situ. Dan dia tengah reset buat wave 4. Ni Nampak tak? Ini nest. This is nest. Wave 4 dan satu lagi wave ke atas. Maksudnya kita mungkin ada satu lagi. Satu lagi ke atas. Sebelum dia jatuh 3 wave. Boleh? Ini adalah internal dia. Inilah dalam ni. Dalam ni ada 5 wave juga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk 1, 2, 3. Nesting. Maksudnya dia extension. Tengok dalam nota ada nesting. Itu yang ada nampak 5, 9. 9 tu adalah this extra wave extension. Extension. Okay, jadi kita baru ada 1, 2, ini 3, 4. 4 dan 5. Barulah kita ada ni. Barulah kita ada A, B dan C. Boleh? Kita dalam wave 3. Kita dalam wave 3. Tengah buat wave 4, wave 5 untuk wave 3. Wave 3. Faham? Jadi dalam wave 3 ni, dalam yang ini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah maksudnya dia nesting. Nesting. Nesting tu maksudnya, simple bahasa dia, nesting ni maksudnya dia berlaku sideways dalam stokastik dia. Tu dia. Dia berlaku sideways dalam ni. Dan extension lah. Nesting ni menunjukkan dia extend. Momentum dia sustain ke atas. Sustain momentum. Tu kalau nak guna bahasa hari-hari lah.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3. Okay. Tunggu wave 4, wave 5. Itu yang saya tandakan nanti. Okay. 3, 4 dan 5. Nampak? Okay. Anda nampak yang sama dekat euro, US dollar dan lain-lain. Okey, jadi pada waktu ini kita jangkakan dolar tengah buat sideway. Sideway ni pembetulan, bukan dia lemah. Dia tengah buat sideway. Bila US dollar nak kuat? Sini dia kuat dah. Sini akan ada 5 wave. Cuma dalam wave 3 kat sini dia kuat. Okey? Belum. You wait here. Okay? Dalam minggu ni kita akan ada presidential debate di antara Presiden Trump dan Joe Biden. That could present something. Saya akan nampak ni ada satu high dulu. Then we correct this. This will be the move untuk US dollar. Faham tak kenapa saya katakan benda tu? Yang sini nampak seperti satu diagonal. Sini Kalau betul wave 3 dia habis sini, dan kita tengah buat wave 4 dan 5, sini wave 3 dia tak sampai 1618 tau. Tak sampai 1618. Apa sifat wave 3 yang saya guna pakai? Ni saya nak anda, jangan semua anda nampak 5 wave anda tak katakan itu motif. Tak. Ini bagi saya tak motif. Ini adalah satu diagonal. Tahu tak kenapa saya katakan benda tu? Ni. Apa mana dia pergi? Banyak nota ni. Okey. Ni. Jangan semua 5 wave anda terus katakan dia sebagai motif. Wave 3, unless a diagonal, should extend at least 1618 times of wave 1. Jadi jadi sekiranya kaki pertama tu tak sampai 168 dan anda jelas nampak konektor sini, sini anda nak trade. Konektor ni anda boleh trade. Yang ini, anda tunggu dekat B ni. Sebab sini 5 wave dalam diagonal, sini B, sini akan ada motif. Faham? Maksudnya, sini akan ada wave 3 yang laju. Boleh? Kalau dia buat satu high kat sini. Kalau dia tak buat satu high kat sini, dia buat breakout sini, ini jadi W, X dan Y. Cuma ada 3 wave. Sebab sini tak sampai 1618. Faham? Ambil nota tu, Alang. Itu tak ada dalam nota tu. Saya lebih suka anda ikut dalam webinar, saya ceritakan dan tunjukkan dalam chat. Boleh? Jadi kalau ini bukan motif, jangan tengok 5 wave terus katakan motif. Itu tahun 1930 punya elite wave. Itu lama dulu kala punya, zaman purbanya. Kita cerita yang the new elite wave. Dia kena 1618. Tak sampai ini bagi saya diagonal. Tak semestinya dia kena masuk kepada wave 1 baru kita kata diagonal. Dia tak sampai 1618 unless a diagonal. Nampak? Jadi kalau wave A diagonal, wave C higher probability untuk dia buat motif. Boleh? Market is accumulating. Saya ulang banyak kali benda tu, tapi tak ada orang sebut. Tak ada orang tanya. Ini penting tau. Anda nampak kaki pertama, tak sampai 1618 untuk wave 3. Wave 3 kat sini will be momentum. Ini adalah separa accumulation. Dia belum trend lagi. Ini belum apa-apa lagi untuk dolar ni. Ni benda dia. Okay? Anda tak nampak ini lagi.
Wave 3, 1618. Ni yang anda nak tengok dekat sini nanti. Jadi sekiranya ini buat marginal high, maksudnya wave 5, anda nampak 3 wave B ni kita trade. Saya menceritakan sifat wave 111 tau. Kalau anda perasan, saya kepada basic, amat basic kepada elite wave. Tapi bila orang buat elite wave, dia, saya tak tahu dia buat apa. Dia cuma tengok 1, 2, 3, 4, 5 je. 1, 2, 3 trade. Itu tak dapat. Dia tak ada, elite wave tak ada cerita. Anda nak trade fundamental macam mana, Rahman? Soalan saya. Anda nak tengok fundamental dia jalan 50 pip ke 30 pip? Soalan saya. Dia tak ada dalam dunia ni 100% tepat. Saya tak percaya pun kepada label ni. Seperti saya katakan tadi, saya percaya kepada benda ni. Label ni, saya trade, saya tak guna pun, saya guna ni. Ni saya guna. Saya guna line-line ni. Tapi untuk nak faham yang ni, untuk nak faham yang ini, anda kena faham yang ini. Dia tak ada benda 100% tepat. Kalau dah jadi, bolehlah. Kan? Tak ada. Kalau ada macam tu, tak payah trade. Saya minta account number anda, saya bank in je. Lagi senang. Kalau ada siapa-siapa kat luar tu, dia kata, ini mesti pergi kan. Ini macam ni, ini wajib macam ni. Anda bagi account number. Cakap kat dia, saya tak nak trade lah tuan. Memang dapat duit kan. Tuan lah bagi duit kepada saya. Lagi senang cerita kita kan. Tinggal nak withdraw. Okey. Bang, saya dah confused. Jika belum 1618, macam mana kita tahu wave 3 tu dah unfold? Cerita dia, kalau tak 1618, itu diagonal. Itu je. Del, kalau dia tak sampai 1618, itu diagonal. Itu pun 5 wave. Cumanya, dia tak cukup sifat nak jadi motif. Itu je. Ya? Itu pun 5 wave. Syarat pertama dalam elite wave adalah kepada structure. Anda nampak structure 5 wave, itu adalah 5 wave. Itu je. Structure dulu. Cumanya, saya jadikan ini sebagai kita punya filter. Filter. Yes. Dia akan jadi huru-hara. Betul. Seriously, kalau dia tak sampai 1618, anda nampak structure yang tak sampai 1618 kan? Saya tunjukkan. Kalau anda nampak satu structure yang tak buat 1618. Kita ambil contoh. Ini adalah 1, 2 dan 3. Okey. Ini adalah untuk 1 dan 2. Ini 1618. Okey. Dan anda bandingkan struktur ini dengan struktur ini. Kita ambil yang sama. 1, 2 dan turun yang sama. Okey. Ini sama. Setuju? Oops. Sekejap. Anda tengok secara visual dengan pakai mata je. Kenapa dia tak nak keluar ni? Mouse dah 400 lebih dah mouse. Tak patut, tak power kan? Okey. Tengok kalau ini tak sampai 1618. Kita ambil lah dia kepada level 121. Kalau saya tanya sekali imbas, mana trend? Kiri, simple. Sekali imbas. Kan? Okey, bila nak trade, masalahnya ramai cuba trade elite wave. Dia cuba trade setiap lekuk. Kalau anda buat benda tu, jangan trade guna wave. Jangan trade guna wave. Anda cuma trade dekat ekstrim. Bila berlaku high, dia pull back daripada high, baru anda trade. Ramai cuba buat elite wave, ni dah habis 4. Ni kita trade.
Kalau 4, kalau 3 tu daripada higher high, kita boleh trade. Faham? Ya. Tapi kalau 3 ni tak buat, ada higher high ke sini? Mana ada? Tu masalahnya. Anda trade dekat sideway market. Ini belum lagi trending. Dia cuma jadi trending kalau dia break out ini. Cumanya saya kongsikan kepada anda tip dia. Kalau ini diagonal, ini berlaku B, C ni jadi motif 5 wave. Jadi kita boleh tunggu dekat B ni sekiranya ada connector jelas. Tu satu dia. Jadi ini sebabnya. 1618 dengan ni. Even kalau anda ambil 123.6. Even kalau anda ambil yang kat sini. Ini pun ya trend. Ini lebih jelas. Simple. Tapi itu dia kepada mata benda-benda nature itu tak tahu kenapa. Itu dah Fibonacci. Nak tak nak. Okey, kita berhenti sekejap dan kita akan sambung dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita tengah break tadi. 5 minit tiap
2 jam saya nak melalut, 2 jam saya pun habis bateri. Boleh dengar? Tak apa, tak apa. Okay, thank you. Okay, kita dah ada apa yang kita simpulkan setakat ini, ya, di mana kita ada US dollar tengah buat this move. Tengah buat this move. Ini adalah, sorry. Dia tengah buat this move. Jadi saya padamkan dulu. Nasib baik ada pemadam ni. Okey. Dia tengah buat this move. Daripada low, ini sebagai wave 1, dia tengah buat this move. 1, 2, 3, dan dia tengah buat this move. 4. Cumanya, dia punya 3 ni tak sampai 1.618. Bukan hanya kepada dollar index, anda nampak yang sama. Anda nampak yang sama. Okay. Euro USD. Dia tak sampai lagi. Sorry. 1618. Tak sampai lagi. Okay. Ini adalah untuk Euro USD. Dia guna H1. H1 terlalu tak cukup. Cat dia tak cukup. Ini pun sama. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. AUD USD. AUD USD. Tengok. 2, 3. Tak sampai lagi. Okay. NZD USD pun sama. NZD USD lain sikit. Ni mungkin adalah satu ni ataupun dekat sini. Ini tak sampai lagi 1618. USD CAD tak sampai lagi. Everything tak sampai lagi. Okey. Ini mungkin tak perlu ni. Sebabnya kalau betul dan setakat ini apa yang kita faham, bouncers ini baru 3 leg kan? Baru 3 kaki kan? 1, 2 dan 3. Ada nampak kan? 3 je kan? Ada tak kemungkinan untuk dia daripada sini terus jatuh? Kita tak dapat tolak kemungkinan tu kan? Betul tak? Dollar index. Ada tak kemungkinan daripada sini dia terus jatuh? Sebabnya baru 1, 2 dan 3. Dia belum 5. Kan kita tak dapat tolak kemungkinan tu. Euro USD. 1, 2, 3. Sebabnya tak ada bukti lagi ini adalah 5 wave. Itu masih ada kemungkinan. Okey? Ingat tu. Sebab tu saya masih holding untuk UCAD contohnya position. Ada stop loss. Kalau kena stop loss, kita tahu kita silap. Faham tak kenapa saya punya stop loss adalah 1618? Nampak sekarang kan? Kenapa stop loss saya 1618 kan? Del, Nazir, kalau dia break ini, itu confirm 5 wave. Jadi kita tahu memang betul kita salah. Tu sebabnya. Sebab itu stop loss saya atas daripada 1618 macam ni. Kenapa tak 1236 je bang? Supaya kita punya stop loss kecil. Tak ada. Saya tak percaya stop loss kecil ni. Bila letak kecil dia nak kena, boleh beralih pula. Biar kita tahu, ini kita confirm salah. Jadi kalau kita tahu kita salah. Dan kita tak pergi, kau tengok, aku tadi kau dah ambil, aku masuk sekali lagi. Tak ada cerita tu. Kita akan tengok, structure dah berubah, dan kita analisa balik pasaran. Kalau UCAD ni break out di sini dan kena stop loss, apa yang anda tahu dekat sini? Jadi, kita punya invalidation akan jadi kat bawah ni. Ini akan jadi 5 wave. Ini akan jadi 5 wave. 3, 4 dan 5.
1, 2 dan 3, kita tahu semua lain akan buat yang sama. Semua lain ni akan buat yang sama. Ini 5 wave B, C. Ini akan jadi 5 wave B dan C. GBP USD 5 wave B dan C. Euro USD 5 wave B dan C. Nampak konsep of market dynamic? Kepada wave sequence. Kalau satu buat kerja, sebab itu saya duk sebut, kalau anda trade dollar pair, anda pilih satu. Jangan Euro USD masuk juga, UCAD masuk juga, AUD masuk juga, NZD masuk juga. Tak, anda pilih satu. Kalau anda trade yen pair, pilih satu. Kalau anda trade index, pilih satu. Unless anda dah BE, dah lock profit, then baru anda trade yang kedua. Boleh? Okey. Jadi itulah konsep yang saya guna pakai dalam market dynamic. Okey. Saya kongsikan apa yang kita buat dalam webinar petang tadi, dan ini adalah apa yang kita bincangkan petang tadi. Okey. Sekarang saya buka guna pen. Okey. Ini basically apa yang saya ceritakan mengenai market dynamic. Ya, sebenarnya ia bermula dengan soalan daripada Rashid petang tadi kan, Rashid? Kan? Rashid, kita ulang sikit Rashid, benda sama. Dia bertanya mengenai apa rutin saya, apa yang saya buat apabila saya trade. Dan saya tie up dia dengan kesemua apa yang kita ceritakan mengenai market dynamic ni. Ya. Saya akan kongsikan nota ni. Dan kalau anda nak ambil nota ni, ambil dia. Anda nak sebarkan, sebar dia. Saya tak ada rahsia dalam rahsia. Anda pun tahu saya macam mana. Cerita dia macam ni. 5 rutin harian dalam trading saya. Ini yang pertama. Mulakan hari dagangan anda awal. The idea is selepas rehat yang cukup di sebelah malam, anda dah cukup tidur. Mulakan. Awal tu maksudnya apabila ending of New York session, US session hujung habis 4-5 pagi, sehinggalah ke mid Tokyo session. Sampai tengah hari lah. Lebih kurang tengah hari tu. Jangan bila anda balik kerja baru nak tengok market. Bukan. Ini bukannya maksudnya anda pergi cari entry. Bukan. Anda buat plan dagangan anda di sebelah pagi. Boleh? Ya. Bukannya masa market tengah rancak, anda tengah analisa, itu yang tertekan entry. Berapa kali buat benda tu? Siapa tak pernah buat? Saya nak tahu siapa tak pernah buat. Dia tengah analisa kan. Ni kita cari lain. Oh, ini dah naik, tekan. Siapa tak pernah buat? Ringin saya tahu. Kan? Dia cuma ni nak cari support resistance. Dia baru nak buat plan dagangan. Tak kisahlah ni. Dan bila buat ni ada entry, tekan. Berapa kali entry tu float? Berapa kali entry tu yang jadi masalah? Itu biasanya. Jadi jaga-jaga dengan benda macam ni. Saya tak pelik. Kita semua pernah buat. Masuk saya. Sebab itu sebab itu bila analisa di sebelah pagi. Analisa di sebelah pagi. Kita pun otak kita masih berfungsi sebagai manusia biasa. Belah petang balik kerja, yes, itu masa terbaik untuk nak trade. Tapi apa maksud trade kat situ? Saya tak faham. Instant entry ke? saya tak faham dengan itu. Even anda intraday. Tak. Anda buat plan dagangan anda pada waktu pagi. Okay? Dalam sejam, setengah jam. Nombor 2, tahu apa berlaku dalam pasaran. Apa yang sedang move market.
Bukan nak trade fundamental. Trading is never fundamental, tahu tak? Trading is always about risk management. And risk management comes from where? Technical. You know fundamental untuk nak tahu enough what is happening in the market. But don't trade it. Don't, unless anda melabur. Faham tak? Anda nak tengok value. Anda nak tengok potential growth. Itu lain. Kalau nak cerita fundamental, basic dia, kita ada interest rate differential lah, kita ada apa dia punya BEER, FEER, tak payahlah cerita benda tu. You know enough, and tujuan anda mengetahui fundamental adalah apa tau? Say, anda faham mengenai interest rate differential, dan kita tahu interest rate dekat US kan ni negatif. So, pelabur akan cuba untuk cari pulangan lebih tinggi kepada modal. Dan sekiranya real yield, dia ada nominal yield, dia ada real yield. Kita ambil satu pulangan tu tolak dengan inflasi lah, in other word. Dan kita, kalau pegangan fix dekat US tu adalah negatif. Jadi sekiranya market bagus, anda kena kata US dollar lemah. Sebab pelabur kat US, pergi melabur kat luar. Itu sebab dia. Kalau nak tahulah apa sedang berlaku. Jadi sekiranya nampak ekonomi start tak bagus, anda akan nampak US dollar kuat. Itu yang sedang berlaku sekarang. That's what you are looking at now. That's why you do have secara strukturnya bukan sebatang candle, US dollar kuat. Tapi dalam bentuk korektif setakat ini. Okay. Know enough supaya anda lebih berdisiplin. Tak perlu tahu semua A, B, C. Itu nak jadi profesor ataupun nak buat buku. Itu lain. Anda nak trade. Oh, hari ni ada Brexit. Hari ni apa cerita? Paling kurang-kurang pun pergi dekat Bloomberg Live pagi-pagi kan. Pergi kat Bloomberg Live. Itu ada dekat free dekat YouTube. Okay? Lepas tu baru anda kemas kini chart. Jangan bangun pagi, jangan PL buka chart dahulu. Kalau anda dapati benda tu, anda sedang mengalami masalah besar. Sambil baring, tunggu bilik mandi tu free kan. Dia buka chart. Boleh ni. Ada je. Faham? Jangan buat benda tu. Make sure trading tidak membebankan anda. Anda ada masa untuk dia. Sebagai retail trader, you have all the choice tau. Kalau anda institution trader lain, anda tak ada choice. Anda kena. There are times dia bekerja, faham tak? Anda sebagai ni, anda tentukan jadual anda. Terutamanya mereka yang buat part time trading, you set your time. Kenapa time anda didictate oleh market? No, don't go to that height. Jangan. Okey. Nombor 4, gunakan fungsi notifikasi harga. Selepas anda melihat chart anda buat anda punya plan. Apa trading plan anda? Trading ni dia macam memburu tau. Dia tak ada kita keluar kereta parking dekat parking lot, nampak hutan, tembak hutan tu pakai machine gun kan. Habis orang nak pergi perangkap burung dengan orang-orang tu kena tembak. Tak dapat. Kita lihat dulu jejak kat mana denai haiwan tu, kat mana ada bekas cakar ke apa kan. Ada bekas cakar, kita lari awal. Jangan tunggu kat situ. Ada bau hamis-hamis sikit, semua senyap-senyap, tu lari. Itu lain, rimau kat situ. Okey. Itulah cerita dia. Okey, gunakan fungsi notifikasi harga. Anda identify bila berlaku something, bila ada trend. Identify sama ada trend tu tengah pergerakan sekarang tengah buat ini, ataupun pergerakan itu adalah satu trend continuation. Faham? Dua benda ni yang anda nak trade. Dua benda ni. 1 dan 2. Anda tak trade di sini, ini tak trade,
Anda tak trade di sini, anda tak trade di sini. Faham? Okey? Anda tak trade tengah-tengah dunia. Anda trade bila something jadi, orang masuk. Sebagai retail, anda tak pegang position anda 3 bulan tau. Kalau float 3 bulan je. Anda nak position anda pergi. Sama juga bila anda nak to be in the hype. Anda nak bila something, market orang interested dengan apa yang kita masuk ni. Ia berlaku bila kita ada end of correction, end of correction, ataupun bila baru berlaku something, ada benda baru, dia buat high ataupun buat low. Kita tunggu dia punya pullback. Jangan masuk yang sini. Berapa kali yang kita masuk kat sini, ngam-ngam kat tempat kita masuk dia reverse. Tanya diri anda berapa kali. Sebab itu anda buat set up dan guna notifikasi harga. Jangan sambil analisa sambil entry. Analisa bukan bermaksud anda kena letak entry. Trading bukan bermaksud anda kena letak entry tau. Dia termasuk analisis dan tunggu. Tunggu price masuk ke tempat anda. Dan nombor 5, ikut satu sistem dagangan. Sebab itu saya tak pernah layan kalau orang tanya saya, gold naik lagi ke turun lagi. Saya ada position ni bang. Saya tak tahu. Saya tak nak bantu anda berjudi. Simple. Saya tak nak bantu anda berjudi. Sepatutnya bila anda masuk, analisa anda dah tahu kat mana TP, apa nak buat. Kat mana entry, kat mana SL, kat mana TP. Kalau dia pergi, nak kena dan dia reverse macam ni. Apa tindakan anda pada waktu ini? Ini semestinya dah ada dalam sistem anda. Kalau tak tahu lagi, berhenti dulu trade. Pastikan anda define banyak mana yang anda kata anda akan keluar daripada position tu. Ataupun keluar separuh, letak BEO, apa juga. Itu kena ada dalam sistem anda. Jangan tak ada. Sebab yang reverse seperti ini lebih sakit daripada yang dia terus kena SL. Faham tak? Faham maksud saya? Entry, kalau kena SL, okey. Masih boleh terima. Kalau dia nak kena TP, lepas tu dia reverse terus MC, ataupun terus SL, itu boleh menyebabkan kemurungan 7 hari 7 malam, tahu tak? Faham? Ini lebih sakit daripada yang kena SL tadi. Okey? Sabar Man, sabar. Itu lagi sakit. Trader je faham. Kalau bukan trader, kita cerita benda ni, dia apa benda lah. Dia tak tahu feel tu kan. Dia faham kan? Dia punya feel tu. Dia punya feel tu lain. Tadi nak kena TP, okey lah kan. Buat air Milo sekejap. Tengok apa jadi. Itu boleh menyebabkan kemurungan. Termenung 2 hari termenung. Tu. Sebab tu anda kena ada kaedah untuk ni. Satu, kalau saya nak suggest lah. Kalau saya nak suggest, anda boleh pergi dekat ni. Dia tak free. Saya bagi tahu awal, dia tak free. Mana dia pergi? Mana saya punya ni? Saya simpan dah. Saya dalam PC, bukan dalam laptop ni. Oh, tak ada dalam ni. Tak apa. Dia tolong mengurus lah. Tapi tak apa. Anda boleh gunakan price alert dan sebagainya. Sama juga. Sama. Okey. Balik ke cerita kita. Apa yang dimaksudkan dengan market dynamic? Jadi saya digress sikit daripada ini. Tapi saya ceritakan apa yang dalam ni dan apa yang anda perlu tahu. Boleh? Okey. Ini adalah ulangan
daripada webinar siang tadi, benda sama. Sekiranya mereka ikut webinar siang tadi, anda ada soalan, tanya. Apabila kita bercakap mengenai dunia pelaburan, pasaran kewangan, kita bercakap mengenai mereka yang ada equity dan mereka yang ada produk, kita cuba untuk jumpakan. Itu market. Dan apabila transaksi berlaku dan banyak transaksi, itu adalah market. Itu adalah yang kita maksudkan dengan market. So, apabila orang labur dan membeli aset, apa yang dia orang beli adalah benda-benda seperti property, saham, bond dan sebagainya. Kalau kita nak tengok kepada semua ni, pengsan kita. Jadi kalau anda nak tengok kepada benda yang orang melabur, basically, saya melihat kepada major indices. Major indices seperti benda seperti DAX, YM, ini adalah dia punya ni, ataupun anda nak tengok futures DAX, anda boleh tengok kepada ES, anda boleh tengok kepada, inilah untuk ni NKD, dia punya futures. Sebab apa saya tengok futures dia? Sebab futures dia berjalan. Okey, futures dia berjalan. Okey. Dan kita tahu, simple, kalau kita nak kata hari ni market bagus ke tak, kita refer kepada indeks. Ekonomi jatuh, indeks jatuh sebanyak berapa peratus, kan? Itu referral biasa. So, itu adalah untuk saya nak tengok aset. Ini mewakili bagi saya kepada aset. Of course, dia tak menyeluruh, tetapi the idea is there. Okay? Kalau market bagus, harga aset naik, indeks naik, valuation untuk company naik, future potential income daripada pegangan company punya saham pun naik. Dan kalau anda nak pergi lebih dalam, anda boleh tengok kepada saham-saham company besar. Contohnya seperti Apple. Ini contohnya. Sebab dia pun sama, tengok. Kita tengok ini banding dengan Nasdaq. Kita ambil yang sama, NDX. Ini NDX. Sebab dia yang bentuk, antaranya yang membentuk Nasdaq ni, antara yang besar membentuk weighting ataupun berat kepada pembentukan Nasdaq. Tengok ni. Boleh? Kepada tempoh yang sama, ni tempoh yang sama. Boleh? Kalau, dan satu lagi adalah saya tengok kepada, kalau nak tengok dalam lah, kalau nak pergi dalam-dalam benda ni, adalah kepada dia punya ETF. Sebab ini pun sama. Setuju? Boleh, Iman? Mirul, kalau nak pergi, kalau anda nak tengok Nasdaq saja pun tak ada masalah. Tapi kalau anda tengok Apple jatuh, Nasdaq tak jatuh lagi, something. Ataupun Apple dah sampai tempat support dia dan sebagainya. Okey? Okey? Nampak? Ataupun kita boleh tengok kepada lain-lain dalam ni, dalam tech, benda-benda syarikat besar, Amazon. Sebab semua sama. Jelas kan? Everything sama. Structure dia sama. Kalau ada satu buat lain, then anda tahu something is wrong dalam market. Something tak kena. Saya orang ramai cop, Zul buat fundamental. Tak. Fundamental saya technical tau. Fundamental saya technical. Saya lihat kepada benda-benda ni, whether something is happening ke tak. Biarpun apa syarikat tu buat, sebabnya kalau Apple jatuh, anda rasa Nasdaq pergi mana? Anda rasa dia punya ETF pergi mana? ETF untuk tech. Kalau Apple jatuh, ke bawah. Itu je. Nampak?
So, tapi kita akan tengok kepada dia punya level-level. Satu lagi saya tunjukkan untuk Dow Jones contohnya. Dow Jones. Kenapa kita tengok Nasdaq, kita tengok Dow Jones. Dan kita tengok kepada SPX. Dan kita tengok kepada Dow Jones. Ya. Kita tengok. Kita tengok dia punya spot. Okey. Kalau anda tengok structure Dow Jones dan lain-lain ya, kita lihat kepada daily. Okey. Anda tengok kepada daily ya. Apa yang anda nampak sekarang ni? Kepada low yang sama, kepada low yang sama. Ni adalah low yang sama. COVID-19 low, 23 Mac. COVID-19 low. Okay. Apa yang anda nampak sekarang ni? 23 Mac. Okey. Kepada yang sama. Dan kepada yang sama. Okey. Ni adalah 3 chart yang sama. Ini fundamental yang saya guna pakai dalam trading. Okey. Apa yang anda nampak kepada Dow Jones? Apa yang anda nampak kepada S&P 500 dan apa yang anda nampak kepada Nasdaq? Nasdaq dan juga Dow Jones, Nasdaq membuat higher high. Sebab dia tak ada financial dalam tu. Tak ada bank, tak ada. Dia punya saham ni dibuat lebih banyak kepada syarikat-syarikat yang teknologi, syarikat-syarikat lain yang tak ada kena-mengena dengan pasaran kepada interest, bukan tak ada kena-mengena, tapi bukan kepada financial. Masalahnya, bila berlakunya COVID-19, kita ada interest rate yang diturunkan. Syarikat-syarikat financial ni, dia antaranya bila interest rate ni jatuh, dia orang pun kena menurunkan, bank pun kena turunkan dia punya kadar pinjaman. Itu perolehan dia. Faham? So, kita nampak untuk Nasdaq, dia tak ada benda tu, jadi dia naik. Okay? Kalau anda bandingkan, ini adalah untuk Apple. Ini syarikat terbesar US untuk ni antara terbesarlah US. Dan kalau kita bandingkan pergerakan Apple dengan JP Morgan, ini bank terbesar dekat US. Ada JP Morgan. Ni JP Morgan. Apa yang jelas anda nampak? Kan? Apple buat high, JP Morgan belum recover daripada kejatuhan semasa COVID-19. Dia belum ni. Apple dah okey dah. Tak ada cerita, dah lupa dah dia. Dia tak ada. Okey. Okey, dia tak ada masalah. Tapi, kalau kita tengok pergerakan semasa, kalau anda perasan, movement semasa Apple lain tak dengan yang belakang? Lain tak? Dia punya correction sekarang ni. Lain tak dengan correction di belakang? Tak kisahlah anda katakan kat sini ataupun kat sini, tak kisah. Nampak tak? Dia lain. Correction sekarang. Maksudnya apa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat 1, 2, 3. Nampak? Apple is telling us that story tau. Is telling us that story. Telling us that story. We might have one more leg ke atas. Satu lagi macam ni. Ini daily chart. Dan ini membenarkan indeks buat wave 5. Ataupun indeks tak habis ini. Tak habis pun ni. Tak dapat naik ke atas ni. Ini W, X dan Y.
W. Ini cuma 3 wave X dan ke bawah. Indeks ke bawah, yen pay jatuh, dolar sideways, tak ke mana. It could be supportive of dollar against European currency dan juga Comdos. Nampak apa yang diceritakan oleh market sekarang ni? Kalau anda tengok yang macam ni, tapi kalau ini berlaku, ini jadi apa? Apa akan jadi kepada JP Morgan kalau itu berlaku? JP Morgan will be doing this. Could be low daripada ni. Nampak? Because it hasn't recovered. Sektor perbankan belum recover berbanding dengan sektor teknologi. Sektor teknologi ni masih, dia macam ni lah. Kalau anda jatuh, anda sedang okey, anda masih okey. Kalau anda dah teruk, anda jatuh, makinlah teruk. Faham? Bukan JP Morgan je. Bank of America. Kalau saya buang tanda kat belakang, anda tak tahu pun JP Morgan ke Bank of America. Kalau anda tak tengok price. Nampak tak chart dia sama? Nah, JP Morgan, ini adalah. Kenapa saya ceritakan benda-benda ni kepada anda? Kenapa saya ceritakan benda-benda ni kepada anda? Mana saya punya Bank of America ni? BSC. Apa kena-mengena benda ni dengan kita? Bank of America. Mana Bank of America saya ni? Apa duk hilang macam ni? Tidak apa. Saya tulis ni. Bank of America, BSC. Okey. Okey. Apa maksud pergerakan ini semasa? Ingat, apa Fed kata itu? Fed kata bahawa interest rate kekal rendah. At least sampai 2023 ke 2023. Jadi kita tak nampak, pelabur tak nampak perolehan bank akan naik. So perolehan bank daripada interest rate. That's what it is showing. Kalau anda nampak bank punya saham ni mula naik, mula naik, then apa maksud dia? Interest rate mungkin akan mula naik. Faham tak? Kalau interest rate dekat US dah mungkin mula naik, pelabur akan mula masuk ke dalam pasaran US sekiranya tempat lain tak lagi naikkan interest rate. Faham? Itu interest rate differential. Itu fundamental dia. Okey. Saya harap yang saya tunjukkan ni cukup untuk anda nak faham bahawa kalau anda nak tengok dalam-dalam, anda boleh tengok kepada large companies, kepada ETF, dan simple anda tengok kepada major indices. Kenapa kita tengok benda ni? Basically kita nak tengok kalau pasaran tu bagus, ini akan semakin naik. Cerita dia, naik ni, dia melibatkan harga. Betul tak? Bila indeks makin naik, saham makin naik, harga dia makin mahal. Dan kebanyakan pricing untuk instrumen disebabkan oleh tumpuan kepada pasaran equity kat US, penggunaan US dollar sebagai world reserve currency, menyebabkan bila kita kata price, we are referring kepada US dollar. Jadi, dan yang ketiga adalah kepada faktor funding. Ada dua sebab yang boleh mempengaruhi harga tiga sebab lah. Tapi dua kalau kita nak tengok correlation dia adalah kepada pricing dan juga funding cost. Maksudnya, sekiranya kita dapati harga aset naik, ekonomi okey, ini maksudnya ekonomi okey, dan kalau US dollar pun naik, apa yang jadi? Bila US dollar sampai satu resisten dan sini sampai satu resisten, apa yang jadi? Kalau outlook ekonomi masih lagi okey,
Kalau outlook ekonomi masih lagi positif, masih lagi okey, apa yang berlaku apabila US dollar sampai satu resistance dan indeks pun sampai satu resistance? Apa jadi? Yang dekat sini ambil untung. Yes, profit taking. Sama macam kita. Anda ada position dalam market, anda keluar ambil profit. Your that one is in US dollar. Price US dollar. Itu yang boleh menyokong US dollar. Outlook ekonomi untuk US sekarang positif ataupun negatif? Saya tanya anda. Apa jangkaan untuk kuartal ketiga? Ketiga. This is jangkaan untuk kuartal ketiga untuk US. Ini based on based on that one. They are estimating 32%. 32%. Pernah nampak US ekonomi dijangka naik 32% kuartal? Ni. Untuk kuartal kita tengok kepada Max. Anda tak pernah nampak lagi ekonomi US setakat yang ada dalam ni, tak pernah nampak lagi dia naik lebih daripada 16.70. Ni berdasarkan data sejak 1947. Tapi kena faham, kenaikan tu daripada penurunan yang teruk ni. Itu adalah pada second quarter sebab ekonomi tutup. So now we are talking about a boost of 32%. Kenaikan 32%. So outlook ekonomi dia tak adalah negatif. Nampak? Outlook dia tak adalah negatif. Oh, patutlah not that as of we no longer support GDP Now app. Saya ada app ni, saya pun heran kenapa dia tak jalan. Outlook dia tak adalah negatif. So, apa maksud dia? Kita tak adalah ekonomi tu dijangka jatuh. Nampak? Yang anda tengok dekat news, sekejap dia orang kata ni, sekejap dia orang kata ni. Fed kata ekonomi naik 30+%. Anda nak percaya, anda nak dengar noises, anda boleh dengar Bloomberg, anda boleh dengar Reuters. Ambil gist dia, tapi refer kepada dia macam pilihan raya Sabah. Tahu tak pilihan raya Sabah? Sekejap dia ni menang, sekejap dia ni ketua menteri, sekejap dia tu jadi ni kan. Faham? Sekejap dia ni jadi katak, sekejap dia ni lompat. Kan? Tak. Kita ambil yang official, SPR. Itu saja. Lepas tu tunggu press conference, siapa jadi ketua menteri, itulah dia. Faham? Boleh? Ya, jadi buat benda tu. Saya dengar kepada Fed. Saya dengar bank negara. Saya tak dengar The Star ke? Yes, kita baca. Saya tak dengar The Age ke? Yes, kita baca. Cumanya bagi saya itu akan ada opinion. Saya based on data. Jadi bila kita nak katakan ini tadi, there will be a lot of noises bila price tu sampai dekat resistance. So pada waktu ni outlook ekonomi naik. Masalahnya US dollar bounce. Nampak? Dia punya kaitan. This is what I want to show you. Ini adalah kepada ES contohnya. Ini adalah kepada dolar. Kepada dolar. Bila dolar melakukan this bounce, this is coincide dengan ini melakukan pergerakan ke bawah. This one. Nampak? Sama masa. Ini adalah sama dengan this one ke atas. Faham? Itu sama masa. Kebetulan yang cantik kan.
Ada yang kata, oh, dolar kuat menyebabkan saham jatuh. Saya tak guna benda tu. Kalau saham cuma jatuh kalau yen kuat. Saham tak jatuh sebab US dollar kuat. Tahu tak kenapa? Even anda pun ada US dollar. Okay, I don't subscribe to that. Bila saya baca on the dollar kuat, saham jatuh. No. No. Yen kuat, saham jatuh. Okay. Yen kuat, saham jatuh. Sebab hampir semua bank, hampir semua orang ada US dollar. Kenapa US dollar kuat, saham jatuh? Itu mata wang reserve yang hampir semua orang ada. Faham tak? Unless something extraordinary berlaku, dia naik 4% ke 3%, then different story. Yes, tak semestinya US dollar kuat, gold jatuh. Tapi apa definisi kita kepada turun tadi? Adakah dia trend baru ataupun cuma sebatang candle? Itu anda kena define kan. Saya tak kaitkan gold direct kepada dolar. Saya kaitkan gold kepada interest rate. Kalau anda perasan gold now move in tandem ataupun sama dengan apa yang anda nampak dekat pergerakan dekat, contohnya dekat saham. Dekat saham. Okay. This is what we are seeing now. Bila ini membuat penurunan, you see this one membuat kenaikan. Nampak? Is this the cause? Penyebab dia? No. Tak. No. Explain to me kenapa dia kena bergerak daripada level ni. Why this one must move from this connector, this area. This area. Kenapa this one move from this area? Kenapa this one naik from this connector? Sorry, this connector. This one is the connector. This apa? Dia punya 6178. This one. Daripada area sini. Why it move from there? But this one is a minor support. Minor support. So ini yang saya lihat dan saya ambil kaitan semua ni, yen sebagai mata wang funding, US dollar sebagai price, dan saya ambil penggunaan dia kepada untuk nak faham dengan melihat kepada sequence. Sequence ni maksudnya structure lah, structure kepada pasaran. Yang pertama, bila sebagai trader, bila kita katakan price mahal, kita refer kepada resistance. Sebagai trader, bila kita kata price murah, kita refer kepada support. Boleh? Okay. Saya conteng-conteng ni dulu, nanti saya akan kongsikan. Bagi mereka yang dah ada, anda tak perlu download dia. Yang dah siang tadi, saya tak ada tambah apa-apa. Okey. Lain daripada tu, selain daripada level, saya juga melihat kepada structure daripada sudut momentum. Bila kita ada dollar index yang tengah buat 5 wave, ini ada momentum. Structure 3 wave, ini tak ada momentum. Structure momentum datang dalam wave 3 ataupun wave C sebab dia kena 5 wave. Structure 3 wave sama ada datang dalam wave B ataupun ini adalah wave 5, di mana kita ada wave 5 dalam 5 wave tapi tak ada momentum. Sekali lagi saya ulang. Trending adalah bila market tengah buat 5 wave dan clear separation saya sebut tadi 1618, wave 3 dan wave C, itu yang anda cari. Ranging market, sideways market ataupun lower momentum market berlaku apabila 3 wave structure ataupun anda masuk dalam wave 5. Itu adalah dua jenis momentum yang saya guna pakai. Contohnya, sekali lagi yang kita duk ulang, kalau kita kata ini sebagai 5 wave, ini sebagai 5 wave dan tengah melakukan correction,
dan sedang melakukan correction, dan kita ada higher high, ya, sebarang penurunan kat sini kita boleh long. Faham? Sebarang penurunan dekat sini, 3 wave, anda boleh long. Ini pun tengah buat. Sebarang penurunan kat sini, nampak H4, anda boleh long. Ini tinggi dia. Ini tak sampai lagi. Another low. Satu lagi. Ini nampaknya 5 wave, 3, another 5 wave. Okay. Jadi kalau itu berlaku, meaning untuk dolar pun lebih kurang. Anda akan dapati semua sama bergerak sama, lebih kurang. Pair dia akan, ataupun instrumen dia akan bergerak lebih kurang sama. Of course, dolar no, but kepada yen dan lain-lain. Itu lebih kepada indices. Okey, jadi ada soalan untuk yang ni? Trending 5 wave structure, ranging 3 wave structure, trending wave 3 dan wave C, wave 5 lower momentum. Itu pun dikira sebagai a bit of ranging market. Itu clear? Boleh? Okey. Jadi dalam sistem 3711 yang saya guna pakai, seperti saya terangkan awal tadi, apa saya nak tengok adalah 5 wave yang break structure. Buat higher high. Saya tunggu 3 wave correction. Macam mana rupa 3 wave correction yang saya tradekan? Yang pertama adalah kepada zigzag. Ini anda boleh refer kepada nota. Zigzag 5, 3 dan 5 wave structure. Yang penting dekat wave A kena berlaku divergence. Boleh? Okey, kita tunggu dekat 100. Stop loss bawah 1618. Kalau dia hit 1618, kita tahu ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Selagi dia tak sampai dekat bawah permulaan structure, ini kita masih boleh trade. Yang bawah structure ni, anda masih boleh tunggu dekat sini. Kita ambil A, B dan C. Kat sini kita enter lagi. Kalau kita ada AUD USD yang breakout yang ini ke bawah, then anda akan jangkakan EU pun buat yang sama. U-Cat break ke atas. U-Chef break ke atas. Benda dia semua sekali sama. Okey? Struktur kedua yang saya tradekan dikenali sebagai regular flat. Regular flat adalah 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang tak break atas ini. Dia tak break dan dia kena lebih daripada 85.4%. Ada yang gunakan 90%. That's the popular one. Saya gunakan 85.4%. Fibonacci retracement untuk kaki A yang ada 3 wave. Okey, jadi syarat dia yang B ni kena 85.4 dan tak lebih. Kalau dia lebih, itu tak boleh. Dan di sini dia tidak membatalkan divergence sebab dekat sini ada divergence. Ingat itu. Sini kan dalam RSI dia akan ada divergence macam ni. Dia ada divergence ya. Jadi kat sini, katalah divergence kat sini, ini high dia. B ni, dia punya RSI tak break divergence tu. Faham? Dia tak break this divergence. Kalau dia break, saya tak trade dia. Maksudnya dia ada momentum ke atas. Buat apa kita nak tunggu bawah ni kan? Dia break ke atas lah. Itu mungkin jadi 5 wave. Faham? Dia tidak membatalkan this divergence yang dekat wave 5. Okay? So, bila ini berlaku, ini perfect bagi saya. Ini adalah flat yang saya suka. Saya tak akan trade flat lain. Saya akan tunggu dia dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 1.236. Ni kecil. Sini tempat stop loss saya. Sini tempat entry. Dan kita ambil daripada bawah ni kepada atas, kepada entry untuk cari tempat TP. Boleh? Dan yang ketiga adalah double correction. Double correction ni W, X dan Y. Syarat dia, bila sini ada A, B dan C, X ni
kena break out daripada trend line. Ini semua ada dalam nota. Wave theory. Syarat dia WXY tu untuk kita nak trade dia, okey, dia kena X ni, kalau kita ambil dia punya Fibonacci, kita ambil trend line dia, dia kena break out. Dia kena break out daripada trend line ni. Kalau dia flat macam ni, saya tak trade. Ataupun dia tak tinggi, saya tak trade dia. Okey, itu tiga bentuk yang saya dagangkan. 3 jenis yang saya dagangkan. Lain daripada tu, saya tak trade dia. Lain daripada tu, saya tak trade dia. Semua ni ada dalam nota. Ada apa-apa soalan? Saya tahu kalau yang pertama kali ikut, pening kepala. Apa benda lah Zul cerita ni. Tapi yang selalu ikut, ini adalah benda berulang-ulang yang kita duk cerita. Dan segalanya kembali kepada risk management, kepada position sizing model. Sebab ini memberikan struktur kepada bagaimana saya trade dan rutin harian yang saya ikut hari-hari. Jadi saya kongsikan nota ni kepada anda. Bagi siapa yang tak ada lagi nota ni. Bagi mereka yang dah ada siang tadi tak perlu nota sama. Saya tak save pun. Webinar note. Boleh nampak tak nota dia? Boleh? Okey, download dia dan bersama dengan Market Outlook. Nampak kenapa saya buat Market Outlook tu? Itu adalah poin kita yang kedua. Kita tahu what is happening dalam market dan saya update chart saya poin ketiga. Okey, dan semua ni ada dalam ni. Everything ada dalam nota ni. Ni sebahagian daripada buku sebenarnya. Bila saya nak publish buku ni? Position sizing model memang kita tak sempat nak cover lah. Okey, jadi itu saja untuk malam ni. Itu adalah satu sistem dagangan yang saya gunakan melihat kepada market dynamic, perkaitan di antara correlation di antara instrumen, correlation daripada sequence pergerakan chart, dan kita satukan untuk membentuk satu cerita kepada pasaran. Kita faham apa yang berlaku dan kita cari peluang apabila berlakunya trend dan kita ikut trend. Itu saja. InsyaAllah bersama lagi dalam webinar pada esok hari. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jangan buat benda magic. Tak semestinya lagi banyak entry, lagi banyak ni, tak ya. Buat benda masuk akal. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you semua. Download yang tu tadi.